Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Palung apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Ada video-video yang Palung buat tu kadang-kadang boleh memberi manfaat kepada hampa. Ada juga video-video yang Palung buat kadang-kadang tu hanya santai-santai dan suka-suka saja. Boleh memberi hiburan kepada hampa. Ni adalah satu video yang Palung rasa yang dapat memberi satu informasi kepada hampa. Kalau hampa nampak sendiri, Palung mai hari ni dengan motor saja. Ni petang 28 Mei 2022. Pagi tadi Palung dah mai buat kerja sikit. Petang ni ada satu benda penting yang Palung nak kongsi dengan hampa semua yang mungkin agak relate dengan ibadat kita, khususnya di kebun. Janganlah buat kebun sampai kita tak menjalankan ibadat kita. Video kali ini berkaitan dengan satu peristiwa penting yang berlaku pada petang ni. Saat saja lagi pukul 5.28 petang. Satu peristiwa yang penting yang kita namakan sebagai Istiwa Azam. Apa itu Istiwa Azam? Mari Palung terangkan ke hampa dulu sebelum Palung lanjutkan video-video ni sampai ke habis. Jom. Cik, apa kata Palung terangkan sikit apa yang Palung tahulah mengenai dengan bearing ataupun mengenai dengan apa yang kita nak buat hari ini. Menurut Jabatan Mufti Negeri Selangor, bearing ataupun darjah untuk Malaysia, Singapura dan Brunei dia ada sedikit perbezaan di antara 290 darjah hingga 293 darjah. Kalau di bahagian utara Perlis tu 290. Tapi kalau di Malaysia secara amnya, khususnya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan di bahagian tengah semenanjung Malaysia tu dia 292 darjah. Tapi di Singapura yang berada di bahagian bawah Johor Bahru sana tu 293. Walaupun ada perbezaan darjah yang kecil itu, tapi arah kiblat ni dia akan berubah 122 km. Macam tu. Jom kita pergi ke sana. Ada tempat tu tapi agak semok sikit, tak apa, kita hati-hati kat sana. Palung ingat Palung nak buat di bahagian pondok Palung ni sebab nanti Palung akan bersihkan di sekeliling pondok ni dan kita boleh semayang kat situ. Okey, Palung lupa lah nak terang apa itu Istiwa Azam ni. Istiwa Azam ni, cik, ialah satu peristiwa di mana matahari berada tepat di atas Kaabah. Bila matahari berada tepat di atas Kaabah, tak ada bayang-bayang Kaabah. Jadi, siapa-siapa ataupun objek-objek yang duduk di jauh daripada Kaabah tu, dia akan ada bayang-bayang. Dan bayang-bayang tu, itulah arah Kaabah. Bagi hampa yang bukan Muslim, kami menentukan arah Kaabah ni adalah untuk solat. Solat mesti menghadap ke arah Kaabah. Harap-harap hampa yang bukan Muslim pun boleh menerima dan dapatlah pengetahuan sikit tentang agama Islam. Cik, walaupun pondok Palung di hujung sini agak semok sikit, tapi Palung masih boleh naik di atas ni. Jadi Palung akan tandakan di atas sini. Kita hanya memerlukan satu tiang yang tegak, ataupun kita ambil lah satu batang dan tegakkan untuk kita tengok bayang-bayang. Kita yang berada di Malaysia, di Asia Tenggara ni agak beruntung kerana pada masa peristiwa-istiwa Azam tu berlaku di Mekah sana, kita masih siang tau. Ada tempat-tempat di dunia yang tak dapat nak merasai macam kita. Contohnya di bahagian Jepun, China, sebab mereka dah malam dah. Ada juga kawan-kawan kita yang berada di Vietnam lah ni pun tak nampak dah, sebab mereka dah beransur-ansur ke arah matahari dah jatuh, Maghrib dan Isyak. Hampa yang berada di Brunei, di Sabah, di Sarawak pun Palung tak pasti sebab
dia berlaku pada pukul 5.28 petang ni. Waktu 5.28 petang ni di Sabah, Pak Long pasti matahari dah hampir-hampir ataupun mungkin dah maghrib kot di sana. Jadi tak apa Pak Long tunjukkan apa macam mana kita nak buat. Pak Long dapat merasai apa yang kita nak buat petang ni dan Pak Long kongsi dengan apa. Jom kita nak buat petang ni. Cepat. Baik cik, 5.28. Okey, kita tengok ni. Ni nampak tak? Ni lah bayang-bayang yang menunjukkan arah kiblat. Oleh itu, Pak Long nak tanda di sini untuk nak tentukan arah kiblat Pak Long. Tu ada tiang yang tegak kan? Ni. Jadi Pak Long tandakan dengan pen marker, walaupun pen marker whiteboard marker is okay sebab kita tulis atas papan. Ni arah kiblat. Alhamdulillah Pak Long tulis di sini 28 hari bulan 5 2022. Allahu Akbar. Dapat juga hari ni. Ni cik, walaupun tak terang tak apa, ada bekas di sini. Nanti Pak Long akan terangkan dengan pen yang lebih bagus bagi nampak lebih jelas. Ni ya. Ni. Di kalau nak sembahyang, hala ke sini. Ni. Di hujung sana tu Mekah Al-Mukarramah dan ada di sana Kaabah. Baik cik, dalam telefon Pak Long ni ada satu aplikasi iaitu 100% Qibla. Ni yang ni. Kita tengok betul tak? Dalam aplikasi ni dia menggunakan internet dan akan cari arah kiblat kita lah. Tengok. Arah kiblat dia dengan arah kiblat yang sebenarnya yang kita cari hari ni, apa nampak tak ni? Ini. Ni hijau ni dengan yang ni. Ada tak lari sikit? Sikit je kan? Walau bagaimanapun, hak ni lah yang betul. Selama ni Pak Long pun menghadap ke arah sini juga. Tak apa, betul juga. Jangan menghadap kod ni ataupun patah balik saja. Alhamdulillah, selama ni Pak Long menggunakan aplikasi ni untuk menentukan arah kiblat. Bukan saja di kebun Pak Long, bila Pak Long pergi travel pun sama juga. Mai tengok ni. Ni aplikasi dia. Cik, dalam menentukan arah kiblat, kita sebenarnya ada banyak pilihan. Biasanya pilihan yang paling bagus ialah menggunakan kompas. Macam di rumah Pak Long. Ni Pak Long mai ke kebun kan? Awak tak buat di rumah Pak Long. Di rumah Pak Long dah buat masa mula-mula Pak Long duduk di rumah tu. Pak Long panggil satu pasukan dari UiTM Jengka. Mereka mai menggunakan kompas lah untuk ukur. Jadi Pak Long dah dapat di sana. Di sinilah tak dapat lagi. Itu yang Pak Long teruja untuk buat dan kongsi dengan hampa di sini ni. Pak Long kurang pasti macam mana orang dulu-dulu mencari arah kiblat. Mungkin mereka ada cara-cara yang tersendiri. Tapi dua cara yang kita selalu tengok ni, menggunakan kompas ataupun menggunakan istiwa azam macam ni. Cik, apa kata Pak Long bagi maklumat lagi yang Pak Long tahu supaya kita dapat berkongsi sama-sama. Baik cik, Pak Long tolong cari dalam internet. Kita kongsi sama-sama tentang maklumat ni. Pak Long cari dalam Utusan TV. Setahun hanya 2 kali saja. Umum mengetahui, kita tidak akan melihat matahari berada di lokasi yang sama setiap hari disebabkan kecondongan paksi bumi semasa mengelilingi matahari. Kita di bumi akan melihat matahari kadang-kadang bergerak ke arah utara dan kadang-kala bergerak ke arah selatan. Begitu juga dengan peristiwa istiwa azam di Kaabah, ia tidak berlaku setiap hari disebabkan kedudukan matahari yang tidak tepat di tempat yang sama setiap hari apabila dilihat oleh pemerhati ataupun penduduk di bumi. Dalam setahun hanya 2 kali saja berlaku pada masa tu matahari berada tepat tegak di atas Kaabah, iaitu pada hari ni lah 28 Mei. Kalau tahun lompat dia jadi 27 Mei. Kita tengok sebelah sini. Okey, sekali lagi jadi pada 16 Julai
ataupun pada 15 Julai pada tahun lompat. Ni Pak Long tunjuk kat hampa ni. Inilah cara kita nak tengok arah kiblat. Matahari di sebelah sana. Kemudian kita letak satu objek. Warna apa pun tak apalah. Kayu ke yang lurus dan ada bayang-bayang. Dan yang warna purple tu, itulah arah kiblat. Jelas kan? Seperti yang ditunjukkan oleh maklumat di sini. Lepas ni tak perlulah was-was lagi. Bila Pak Long mai ke kebun, Pak Long boleh semayang di situ. Pak Long dah tahu dah arah kiblat. Pak Long rasa cukup dulu video yang pendek ini untuk manfaat kita semua. Pak Long buat video ni sebagai tanggungjawab sosial Pak Long kepada hampa semua. Dah, hampa lepas hari ni tak apa. Nanti jangan lupa 17 Julai nanti ada sekali lagi jadi macam ni. Pada 17 Julai nanti, pakat-pakat lah. Bawa kayu seorang sebatang, pergi cucuk tak mana-mana. Hampa ukur arah kiblat daripada tempat hampa tu. Itulah arah kiblat. Cukup dulu video untuk kali ini. Moga membawa manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.